Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk bab yang kelima pada menyatakan syukur. Selepas sabar, tajuk instruksinya adalah syukur. Ulama' tasawuf meletakkan syukur lebih tinggi daripada sabar. Kenapa? Sebab sabar biasanya tak ada option. Sakit contohnya. Sabar ke tak sabar, sakit juga. Kena buang kerja contohnya. Sabar tak sabar dah kena buang kerja dah. Dia tak ada option, dia tak ada pilihan, hasil tetap sama. Tapi bila syukur, dia ada pilihan. Ya, kaya, nak buat taat ke nak buat maksiat? Sihat, nak buat taat ke nak buat maksiat? Ada kuasa, ada pangkat, nak buat taat ke nak buat maksiat? Dia ada pilihan. So bila dia buat taat, mana syukur. Sebab tu Nabi sebut, bila Nabi ditegur oleh Aisyah, Aisyah duk perhati Nabi duk semayang tak terhenti malam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah ampunkan dosa kamu? Ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Tuhan telah ampun dosa kamu yang sebelum dan selepas. Ni buat apa sepanjang tak teruk ni? Apa Nabi jawab? Awala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tak suka untuk jadi hamba yang bersyukur? So Nabi tunjukkan syukurnya dengan ibadat. Mana Tuhan ampunkan dosa Nabi, so Nabi tunjukkan kesyukuran dia dengan ibadat. So syukur lebih tinggi daripada sabar. Sebab tu syukur ni nikmat. Kita syukur ni alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukur kan. Jadi tak ratu lah kita. Alhamdulillah. Mayang tak ke? Haram tu. Macam tu. Kedekut nak mampu. Tidur masin. Baik, ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar dan penlihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang jadikan kerananya. Apa maksud dia? Dia back to basic. Syukur dapat sihat. Tuhan bagi kita sihat untuk apa? Syukur ada mata. Kita ada mata untuk apa? Syukur telinga. Tuhan bagi kita telinga untuk apa? Ada mulut bawang, ada telinga dengar orang bawang. Seronok kan? Lagu Hindustan layan pagi-pagi je. Pop ye 60-an. Pukul 10 Hindustan. Pukul 11 70-an. Pukul 12 80-an. Petang drama. Pagi petang layan. Macam tu kalau kita syukur dengan mata dan telinga kita, boleh check balik. Seperti membaling ia akan pendengaran kepada mendengar Quran. Sepatutnya pendengaran yang kita Tuhan bagi itu tanda kita syukur kita buat apa. Macam mana saya nak bagi mudah faham kau? Nak bagi kau mudah faham macam mana? Katalah suami bagi tudung. Suami kau bagi tudung. Kau buat apa? Buat apa tudung? Buat lantai? Buat lapik jamban? Tanda kau terima kasih pada suami bagi tudung, pakai time dia ada, bukan pakai time dia tak ada.
Nak tunjuk ada kita hargai pemberian itu. So kita guna benda itu ikut kesesuaian tempat dan waktu dia. Mana tanda kita bersyukur dengan mata telinga Tuhan bagi, tapi kita buat benda yang bukan pada tempat dia, itu mana kita tak syukur. Dan hadis dan ilmu yang beri manfaat, dan seperti malingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan mengerjakan haji. Kan hari ni sekarang ni ada macam-macam ubat sakit lutut, ubat sakit mata. Itu ada glamour Ustaz. Sekarang ni hilang pergi mana tau? Permata Hijrah. Tak tahu itu glamour Ustaz. Dia bubuh apa benda tau. Saya pun tak try pun. Depa try bubuh kat mata macam mana tau. Diurut mata macam mana tau. Lepas tu jadi cerah je mata. Alhamdulillah. Tu apa tengok Hindustan tu lah. Kan? Cerah je mata, tengok TV tu lah. Bukan pergi tengok Quran, bukan pergi mengaji haram tak pergi kak. Tu. Bukan orang sini kat tempat lain. Tu tengok bola maki orang. Tu aja. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Tuhan, cara tu. Tuhan tak cakap tu. Kaki kita tu pernah pergi ke masjid. Ni dah masa sihat tak pergi masjid, dah kena gaut barulah aku teringin nak pergi masjid. Kepala otak masa muda itu haram tak pergi. Dah kena kerak kaki baru nak pergi masjid. Teringin nak pergi masjid. Teringin apa? Masa sihat tu haram tak pergi. Kan? Dah umur 80 lah baru teringin baca Quran. Mata tak nampak dah Ustaz. Dulu mata nampak tak baca Quran. Cara itu. Macam tu lah. Kan? Masa dah sihat kita tak buat taat. Sebab tu buat taat yang paling baik masa sihat, masa muda, masa ada pangkat. Masa tu lah buat taat paling bagus. Jangan dah umur 70 baru akil baligh, baru nak kena masjid surau, baru nak mengaji Quran. Rugi. Tuhan bagi kita masa banyak untuk kita bagi diri kita tak buat. Dan seperti memalingkan ia akan tangan kepada memerangi kafir. Ini isu ni. Tak boleh Ustaz, ini ayat keganasan ni. Guna tangan untuk perang orang kafir. Keganasan. Tuan-tuan bayangkan kita tasawuf ada ayat macam ni. Kita tengok ayat tasawuf dia cerita bab makam, ahwal, zikir, wirid, kan. Tu dalam kitab tasawuf cerita pasal perang. Kacau. Macam mana ni Ustaz? Orang zuhud pun pergi perang juga. Itulah kita bodoh tak faham tu dia. Jihad termasuk dalam hukum akal Islam. Hari ni umat Islam tengok di Palestin jadi macam mana. Wajib dah umat Islam semua sokong. Pergi tembak Yahudi pergi mampus. Wajib. Kita masih lagi nak ulas. Kita tafsir semula jihad. Nak tafsir macam mana lagi? Berapa orang masa 2 hari ni? Berapa orang mati? Berapa puluh orang dah mati orang Islam syahid. Kena bom sana, bom sini orang Islam. Tu tak apa. Kita pula nak ubah atau soal jihad lah, biar api lah. Itu tak kena. Macam adik-adik ni syukur tangan ambil pen tulis, tu syukur. Bukan ambil tangan main game. Tu tak syukur dengan nikmat. Boleh lah sekala kan, tak apa salahnya kan. Ni sampai 24 jam main game, sampai rabun-rabun mencik mata. Biar pilah rabun hafal Quran, rabun baca hadis. Macam Imam Tirmizi rahimahullah, di akhir hayat dia buta. Pasal apa? Terlampau banyak membaca. Terlampau banyak membaca sampai buta. Kita rabun pasal main game, tak mau. Rugi. Kerana meninggikan agama Islam, dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Nampak? Syukur ni yang paling tinggi.
Sebab tu Nabi kata, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Mana level yang paling tinggi. Lebih tinggi ia daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lainnya. Lebih tinggi pada sabar, lebih tinggi pada zuhud. Zuhud tak mau dunia ni je. Dobit tepi tu kau nak bagi faham lagi kak. So syukur ni ialah sabar yang paling tinggi syukur. Dalam bab zuhud, yang paling tinggi zuhud tu ialah syukur. Sebab tu zuhud yang paling tinggi, apa dia? Dia rasa apa yang Tuhan bagi tu lebih pada apa yang dia nak. Apa yang Tuhan bagi dia lebih. Walaupun kita nampak orang zuhud ni, Allah makan, Allah nasi lauk kicap contoh. Tapi dia rasa Tuhan bagi dia tu lebih pada apa yang dia nak. Ada kita yang tu kak. Tak ada murung lah. Gaji 2,000 tak cukup, gaji 3,000 tak cukup, 4,000 tak cukup, 7,000 tak cukup, 8,000 kalau ada 10,000 naik 10,000, kalau ada 15,000 tu tak pernah cukup. Tu bukan zuhud, tu lehut nama, pantang lepa. Sekemuncak zuhud tu syukur, kemuncak sabar tu syukur. Itu. So yang paling tinggi itu syukur. Kita nak sampai tu pasal apa? Baik, kenapa syukur tu tinggi? Saya boleh faham? Pasal apa syukur tu tinggi? Lebih pada sabar, lebih pada zuhud. Sebab dia rasa apa yang Tuhan bagi tu, itu yang terbaik untuk dia. Yang ni kita nak cakap kok, macam benda tak masuk akal kita. Sebab tu suami isteri yang paling baik, laki dia bagi apa pun dia terima. Cincin murah pun dia rasa mahal. Tudung murah RM10 dia rasa macam 300-400. Pasal apa? Sebab laki dia bagi. Macam kita bercinta dulu kak, cincin tikam 5 kupang cincin, rasa mahal dah lagi. Pasal apa? Sebab pakwa kita bagi. Sebab tu orang yang level ni Tuhan bagi dia sakit pun dia syukur. Alhamdulillah. Apa? Tuhan bagi. Turun pangkat syukur. Hei, mana ada? Mana ada orang turun pangkat syukur? Tak ada, gila apa. Tapi itulah level orang tasawuf. Alhamdulillah Tuhan bagi aku turun pangkat ni. Tuhan sayang kat aku. Bini lari. Alhamdulillah bini lari. Ada tak? Gila apa? Kita rasa macam tu. Tapi orang sampai level tu macam tu. Tuhan ambil ni, dia sayang kat aku. Dia nak bagi aku lebih pada tu. Cuba fikir macam tu kak. Sebab tu orang yang paling bahagia ni orang tasawuf. Orang yang paling bahagia orang tasawuf. Sebab dia rasa dia disayangi oleh Allah Ta'ala bila-bila masa. Dia sentiasa syukur pada Tuhan. Sebab tu dia tak susah hati. Yang susah hati ni kita. Dapur penuh dengan beras, tepung penuh, gula penuh, tak cukup lagi, susah hati. Dia tengok Facebook, tengok kawan pergi makan angin overseas. Kita pun makan angin kat Melaka ya. Mana ada mengkok perut. Duk tengok orang pergi Paris. Laki orang tu beli gelang sampai sekati kat bini dia. Tu gelang besar tu. Panggil apa kak? Apa panggil baru ni gelang apa nama? Ni orang betina punya cerita ni. Apa? Pulut apa? Pulut udang? Tak dengar? Tak tahu? Pulut apa?
Lah ni orang perempuan punya sembang ni pulut la ilaha illallah, aku tak baru ingat dengar 4-5 kali dengar tak ingat-ingat. Pelik nama gelang pun pelik. Pulut apa tau, pulut. Tu tanya orang rumah dia ingat tu. Duk tengok dah hari tu. 12,000 gelang. Pulut. Lah tak ingat. Oh, tak layan dah ni, tak layan Facebook tak layan Facebook. Bala Facebook bala. Eloklah. Elok tak ada. Tu je Facebook tu nak kongsi info, kongsi apa ni, nak kongsi gelang. Cerita pasal gelang, cerita pasal shopping, mampu. Kita tak akan syukur kalau kita tengok orang lain lebih senang daripada kita. Kita tak akan syukur bila kita tengok orang lain lebih daripada kita. Takkan bila kita rasa macam tu. Kita akan rasa syukur bila kita rasa kita lebih daripada orang lain. Alhamdulillah, Tuhan bagi aku lebih daripada orang lain. Alhamdulillah. Kau fikir macam tu. Mungkin pada zahir kita nampak kita kurang daripada orang lain, tapi sebenarnya Tuhan bagi lebih daripada kita. Tahu mana? Kasih sayang Tuhan. Ni boleh main mengaji ilmu ni kak bukan senang kau. Ni nak boleh main mengaji ilmu ni bukan senang. Tadi saya ngajak Jandan bawa balik Jandan tu lambat ni. 2 orang main mengaji. 2 orang. Saya kata kat kak tadi, kak, ni saya ngajak tauhid ni, nak boleh faham kat kak ni 20 tahun saya mengaji, bukan main sehari 2. Yang saya kupas kat kak ni, saya kata saya faham 20 tahun saya duduk dalam Sudin. Bukan sehari 2 punya mengaji. Tapi nak macam mana orang tak rasa nak mengaji, nak macam mana? Ya. Saya tu pernah jadi di taping tu, saya ingat dia. Saya daripada Ipoh dengan taping ngajak. Lalah tinggal 2 orang mengaji. Yang makcik kata, "Ustaz oi, tinggal 2 orang, Ustaz oi." Tak apalah makcik oi, 2 orang pun saya ngajak. Kalau tak ada orang saya balik. Ngajak hantu raya apa. 2 orang seorang pun saya ngajak. Tak ada masalah. Tak apa Ustaz, tak apa, saya ngajak 2 orang. Saya bagi 1 buah kat makcik tu. Makcik, apa Ustaz, nak masuk syurga tak ramai makcik. Teriak makcik. Nak masuk syurga tak ramai. Yang nak faham agama akhir zaman ni tak ramai. Yang Nabi sebut akhir zaman ni yang ramai khutaba. Kasurul khutaba wa qallal fuqaha. Orang yang faham ilmu ni tak ramai. Yang duk sembang riuh ramai. Hak ceramah bagi gelak orang ramai. Beribu ramai. Tu adalah ustaz pun tak tahu mana apa mengaji. Oh, mari ribu orang mengaji, berderu mengaji. Pasal gelak dengar mengaji tu. Ni saya nak ulas kat kau, makam syukur, makam sabar ni, nak boleh faham tasawuf ni bukan sehari 2 kau. Puluh tahun nak faham. Itulah. Tapi itulah, dunia ni memang macam tu. Jadi syukur kita terpilih orang yang nak mengaji ni, alhamdulillah. Kita jangan duk sangka orang lebih baik daripada kita dari segi nikmat dunia. Sebab tu dari segi dunia tengok bawah, baru kita syukur. Ni kak-kak yang tak apa lutut, tak apa nak, dan tak apa nak okey kan. Lutut duk jam jalan pun ngempor kata orang Perak. Jalan pun dah ngempor. Allah Ustaz, lutut dah ngempor Ustaz. Tak apa makcik. Ya, ada lagi lutut. Ada orang dah kena kerat semalam dah. Lutut tak ada. Macam mana nak syukur kak? Pergi hospital. Pergi tengok hak lutut pun tak ada, kena kerat semalam. Hak kaki hilang sebelah, kepala sengit sebelah, apa ada. Macam-macam mesin. Kita tak larat mana pun, alhamdulillah boleh bangkit lagi main mengaji. Syukur orang Ta'ala. Sebab tu seorang penceramah Indonesia, saya ingat Zaini MZ dia ceramah. Kalau kita punya mobil, dia kata, ya syukur punya mobil. Kereta, kita ada kereta, alhamdulillah ada kereta. Buruk-buruk pun kereta, hujan panas tak kena. Orang lain cuma punya motor, dia kata.
Ya kalau kita punya motor, ya syukur punya motor. Ada orang cuma punya sepeda, ada basikal. Motor pun tak ada. Ya kalau kita punya sepeda, syukur kita punya sepeda. Ada orang jalan kaki, ya basikal pun tak ada. Kalau kita jalan kaki, ya syukur punya kaki. Ada orang yang tak ada kaki. Ya kalau tak ada kaki, ya masih syukur masih hidup. Ada orang dah lebuh dah semalam. Aman perut. Aman perut kalau kita pergi macam tu. Ni pasal apa tak syukur? Duk tengok atas. Ada kereta, ada wira. Tengok orang pakai wajah. Besar kereta dia. Pakai wajah, tengok pakai berdana pula. Besar berdana. Pakai berdana, tengok pula X70. Pakai X70, tengok orang pakai Audi pula. Bila nak pakai Audi? Pakai Audi, tengok orang pakai Porsche pula. Sampai bila nak lawan kau? Sampai sudah. Tak payah. Ya. Ada alhamdulillah. Bukan masuk tak carilah nak kaya-kaya. Islam tak larang jadi kaya. Tasawuf bukan masuk larang jangan jadi kaya, nak cari. Yang jadi masalah jangan jadi gila. Jangan jadi hamba dunia. Mana jadi hamba dunia? Ni saya duk perhati orang-orang kaya ni. Kita orang yang tak berkaya ni. Kita yang tak berkaya ni tidak apa kak. Pukul 11 lebuh dah. Kau ingat orang kaya pukul 11 tidak? Orang kaya pukul 11 tidak? Tak tidur 12 tak tidur Tambah orang politik lagi tak nak tidur. Kalah belah raya pula lagi tak nak tidur. Duk bersabut pula tak fikir. Kita duk fikir aku ni sibuk pasal tak kaya, esok kaya tak sibuk dah. Lagi kaya lagi sibuk. Macam pangkat lah kan. Masa korporal, kalau jadi sarjan okey, jadi sarjan lagi sibuk. Masa pegang sarjan, kalau naik jadi inspektor lagi sibuk naik inspektor. Dia makin sibuk. Sebab tu apa pun penyakit tadi balik pada syukur balik. Alhamdulillah Tuhan bagi pada aku. Habis cerita. Macam-macam lah kau. Ada orang tak syukur pasal dapat lelaki tak handsome. Ada juga. Tengok lelaki orang lain handsome, lelaki aku tak handsome. No, tak syukur. Pasal lelaki aku pangkat tak tinggi, lelaki orang lain pangkat tinggi, bengkak perut. Macam tu pun ada. Macam-macam. Tengok lelaki orang tu rajin, lelaki aku malas, pun sakit hati juga. Duk sound kat lelaki kita. Cuba tengok orang sebelah tu, pagi-pagi potong rumput lah apalah. Ni abang nak tidur kerja tidur lah. Lelaki ada kat rumah pun bertiak, tak ada kat rumah pun bertiak. Bukan orang sini kat tempat lain. Orang sini bagus, orang Sykalimah ni bagus. Cuba tengok lelaki orang lain lagi jahat tu, yang tak balik-balik tu, yang menikah sampai 3-4 tu, yang balik sepak bini pun ada. Syukur dah, alhamdulillah lelaki aku gemuk-gemuk pun baik. Malas pun ada kat rumah, duduk kat rumah pagi-pagi minum teh kita. Ni ada lelaki orang pergi minum kopi kedai, teh janda, kopi janda lebuh dengan janda tu, lebuh pergi sini. Lelaki orang bagus datang sini, mungkin kita nampak. Buruk dia kita tak tahu. Macam tu lah hidup kita. Ada orang tak syukur dengan pasangan, ada orang tak syukur dengan kerja, ada orang tak syukur dengan pangkat, ada orang tak syukur dengan nikmat. Macam-macam. Macam-macam. Banyak level. Macam orang umur-umur saya ni, dia ada psikologi dipanggil konflik pertengahan umur. Kalau tuan-tuan baca, buka lah, pasal ni buka internet boleh dapat benda macam ni. Konflik pertengahan umur, dia panggil tu. Umur 40-an, 50-an ni, nak masuk 50 ni, dia middle age dia panggil. Maknanya masa tu dia timbul satu konflik.
Tengok orang lain dapat datuk, kan kawan dapat datuk lah kan. Ustaz Zamri Hashim dapat datuk kan, kawan aku dulu mesti apa nama imam besar tu dulu aku tenyih kepala kat Mesir tu, kawan-kawan kita ya kan. Orang dah jadi imam besar lah, dapat pangkat lah. Mungkin kepada kita kata rasa kenapa lah dia mari macam tu. Kalau aku dia mari macam tu. Kalau aku lu kerja tu kan bagus. Dia mari macam tu. Yang kahwin pula dia fikir, kalau lah aku ambil orang tu buat lelaki tu kan bagus, kenapa aku tolak pinang? Dia mula macam tu. Dulu kata lu sama-sama masa tu yang binang kita tu Sajan contohnya. Kita rasa Sajan tu tinggi dah. Berapa yang kita reject tu sekarang jadi inspektor dah. Kalau aku terima dulu jadi bini inspektor dah aku. Dah pula dah dia rasa macam tu. Betul tak kak? Dia ada tu. Dia ada. Balik tu basic. Syukur dengan apa ada. Mungkin kita nampak kita tak dapat tang sini, Tuhan bagi tang ni lebih. Mungkin lelaki kita sajan je kak, tapi duduk kat rumah selalu, balik rumah ada je kat rumah. Tak sibuk tak mana. Taklah kaya mana lelaki kita tu, tapi sentiasa ada. Kau ingat lelaki orang kaya ada kat rumah selalu? Tengok dalam TV je. Tak ada kat rumah sebentar. Kemudian kat luar tu betina pun ramai anak dia. Kita tidak tak boleh nak. Risau lelaki nikah lain. Tak usah risau lah kau dah lelaki kita kaya, siap bagi borang siap dah bang isi borang siap nikah lain. Orang jantan kau duit banyak, dia tak fikir lain lah. Tu ya. Saya bagi siap-siap senang. Ni saya orang bayar saya tak nikah lain, saya tak nak kaya tu ya. Cuba kaya tengok nikah lain dah. Tu ya. Sebab manusia ni gitulah hidup dah. Dia tambah berapa yang ada tu ya, sebab tu duit banyak. Cuma kalau GTB dia yang takut bini tu takut nikah lain. Dia tak nikah lain, dia buat maksiat pula. Tu ada anak murid duduk tengok orang lain kaya, dia kata syukurlah Tuhan tak kira kaya. Pasal apa ustaz? Kalau hang kaya agak hang baik tak? Kalau hang kaya lah, pak hang menteri dah kata, pak hang jutawan agak mengaji Usudin. Saya tanya dah, kalau hang pak hang kaya mewah agak-agak mengaji Usudin. Rasa tak jadi tu kaya dah rasa aku. Sebab tu Tuhan tak kira kaya. Ada sebab. So jangan, sebab tu dalam level tasawuf satu hal, jangan minta Tuhan ubah kejadian kita. Tuhan ubah macam ni adik-adik Datuk Tafiz lah. Tuhan dah letak kita di situ lah. Istiqamah. Tuhan bagi kita tu ada tempat dia. Jangan tengok orang lebih baik daripada kita. Macam saya jadi ustaz mengajar Syarah Universiti, mungkin kita rasa orang lebih baik daripada kita. Tak. Tempat kita tu terbaik untuk kita. Tuhan dah letak itu dah tempat terbaik untuk kita. Jangan duk minta tempat lain bagi kita. Tuhan bagi mungkin, tapi mungkin bencana bagi kita. Tu dia. Sebab tu orang tasawuf paling takut bila Tuhan bagi nikmat, bila kita makin maksiat. Ingat saya pesan, yang paling ulama takut ialah bila kita makin jauh pada Tuhan, Tuhan lagi bagi banyak nikmat. Lagi kita tak syukur, lagi Tuhan bagi. Lagi tak syukur, lagi Tuhan bagi. Itu yang paling takut. Mana apa? Tanda Tuhan benci pada kita. Dia bagi nikmat sampai kita lupa pada dia. Lupa. Nauzubillah. Boleh. Kerana syukur itu dimaksudkan dia pada dirinya. Berserahan, sabar. Sebab syukur tu kita ada option saya sebut tadi. Syukur atas nikmat, syukur atas ilmu, syukur atas pangkat, syukur. Sabar ni tak dapat. Berserahan dengan sabar, dia maksud daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Kita sakit, nak lawan sakit, nak bangkit semayang, sabar semayang, nak bangkit semayang tu sabar, lawan nafsu tu. Sabar atas maksiat tadi.
Lawan nafsu, jangan buat maksiat. Tu. Tapi syukur tadi tu, dia lebih tinggi daripada sabar. Bersalahan dengan khauf, maka itu dimaksud padanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Dan bersalahan dengan zuhud, iaitu dimaksud padanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu orang syukur ni, dia kaya pun dia syukur, dia sakit pun dia syukur, dia nikmat pun dia syukur, pangkat tinggi pun syukur, pangkat rendah pun syukur. Hai, payah. Payah. Susah lah kita kata kan. Susah dapat nikmat, alhamdulillah. Hilang nikmat, alhamdulillah. Dia maintain. Kita biasanya pergi masjid tu, biasa orang susah hati pun pergi masjid. Tengok drama-drama haram tu kan, drama TV yang haram-haram tu kan. Dah nak mampu dah pun pergi masjid. Laki sepak jubuk pun pergi masjid, baru semayang. Menega dah bankrupt dah baru pergi semayang. Biasanya tu lah. Ni tak, orang syukur tak? Lagi banyak nikmat tu bagi, lagi banyak syukur dia buat. Dia tak berubah, dia makin baik. Maka kerana syukur itu dimaksud daripada dirinya tiada putus ia dalam syurga, dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zuhud dan sabar. Sebab tu dalam syurga tu Tuhan puji orang yang bersyukur. Mana? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan perakhiran doa orang dalam syurga besok, alhamdulillah. Sebab tu saya kata alhamdulillah ni banyak pahala dia, besar fadilat dia. Sebab tu kalau kau malas sangat lah nak wirid benda lain, nak hafal doa panjang-panjang berat kau oi. Nak hafal selawat tafrijiyah, selawat apa? Selawat apa? Tibir Rasul panjang. Doa apa? Doa apa panjang. Wirid apa boleh pendek? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Tu paling pendek. Takkan yang tu minta apa teruk benar. Elok mati kalau tak apa. Apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah. Yang Nabi sebut, ya, tamla'ani bainas samai wal ard. Dua kalimat subhanallah walhamdulillah yang kata Nabi memenuhi langit dan bumi, pahalanya besar sungguh. Pasal apa? Sebab subhanallah itu bersangkut dengan tauhid, alhamdulillah ni bersangkut dengan kehidupan. Apa dia? Kita syukur semua Tuhan bagi semua. Milik Tuhan belaka alam ni. Dia nak bagi, dia tak bagi, dia punya kerja. Dia nak ambil balik, dia punya. Nak kata apa? Besar sungguh alhamdulillah ni pahala dia. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadi asy-syakur. Sikit sangat daripada hamba aku yang bersyukur, sikit sangat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah bagi kamu. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Tuhan mengazabkan kamu jika kamu syukur dan beriman. Nampak? Sayajzillahu syakirin. Tuhan akan bagi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Mana banyak sangat ayat Quran yang memuji orang bersyukur, dan makam syukur ni ada di syurga. Panjang cerita. Habis masa kita sikit. At-ta'imu syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabir. Seorang yang makan kenyang bersyukur itu sama saja pahalanya dengan orang yang berpuasa tapi sabar. Orang tak ada makan, dia puasa, sabar. Sabar dia, penat dia. Orang ni kenyang.
Seorang kenyang, seorang lapar. Orang lapar tadi dia sabar pasal lapar. Yang kenyang tadi ni, tapi syukur dia. Itu sama saja ganjarannya. Tak payah puasa. Tu payah nak cakap kan. Saya yang kata takkanlah kenyang lagi banyak pahala pada puasa. Tu punya cerita. Tapi itu nak cerita, orang yang makan yang syukur itu menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah SAW menangis dalam semayang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dan apa sebab engkau menangis? Dan sungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang saya sebut tadi, terdahulu dosa engkau yang dan barang yang terkemudian. Maka bersabda Rasulullah SAW, maka adakah tiada aku hamba yang bersyukur? Awala uhibbu an akuna abdan syakura. Hadis riwayat oleh Ibn Hibban dalam Sahih. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia pada 3 perkara. Pertama, ilmu. Kena ada ilmu. Yang kedua, kelakuan, sikap tadi. Yang ketiga, pekerjaan. Adapun ilmu, maka bahawasanya mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita faham itu, tak ada kita nak belagak dengan orang, tak ada nak action pun dengan orang. Tuhan bagi je. Tak payah nak boleh Facebook lah kau. Rumah besar, tak payah. Dapat gelang besar Facebook, masuk pajak kedai Facebook tak? Bala betul dah zaman Facebook ni. Bala sungguh. Makan sedap boleh Facebook. Nak bagi orang dengki lah kita, nak tunjuk kita tu makan sedap. Masa makan ikan kering masuk Facebook, tak tunjuk. Itulah bala. Kita duk tunjuk yang baik-baik je. Yang tak baik dia tak tunjuk kat orang. Mau kita dengki orang tu, dengki orang ni, padahal orang tu pun seksa lebih teruk dari kita apa, kita tak tahu. Ingat segala nikmat datang dari Allah Ta'ala. Sebab tu kita alhamdulillah, puji bagi Allah, dia yang bagi dari kita. Tiada ia daripada yang lain daripadanya, bukan datang pada lain. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua. Walaupun kita nampak orang tolong kita, doktor bagi ubat kat kita, betul, terima kasih pada doktor, pada orang, betul. Tapi kita ingat balik pada Tuhan juga. Sebab doktor tu buat ubat pun ilmu Tuhan bagi, orang tak lah bagi. Orang kaya tolong kita tu, Tuhan bagi juga reta kat dia, bukan dia dapat mentu ya. Kita pula kaya tolong orang, jangan duk belagak sangat lah. Reta Tuhan bagi kita tu, Tuhan bagi pinjam tu ya. Duk belagak sangat, ungkit balik aku tolong orang banyak, orang tak ada. Tak tolong orang pun, orang tak lah bagi kita kesempatan. Ingat buah tasawuf kan? Bila kita tolong orang, bantu orang, kita harap terima kasih tu pun salah. Boleh ingat tak? Boleh ingat? Ni ngaji tasawuf ni dah berapa tahun dah? Kitab ni 2017. 2 tahun dah. 2 tahun ngaji tasawuf ni. Tu dia 2016. 10 bulan 1 2016. Hari ni bulan 16 bulan 11 2019, 3 tahun lebih lah. Dah masuk 4 tahun dah mengaji. Lama dah rupanya tu. Itulah masa berjalan, tak sedap. Tapi tak jadi sufi, kita tak jadi wali lah, payah lah. Tapi at least sekurang-kurangnya berubah lah sikap kita tu. Tak mana? Kita tak harap pujian, terima kasih pun tak mau. Ni kadang buat status, tak guna punya orang, terima kasih pun tak ada. Kita tolong orang, kita nak orang cakap terima kasih, tu pun kita nak balasan sebenarnya. Kita nak orang terima kasih kita, tak payah. Kita tolong orang tu kebetulan je, Tuhan bagi kita kelebihan, Tuhan bagi kita kenderaan, Tuhan bagi kita masa, Tuhan bagi kita pangkat untuk tolong orang, Tuhan bagi kita return untuk tolong orang. Kenapa kita nak kira sangat? Bila orang tu tak terima kasih, kita kata, ni tak ada, aku tak tolong dia, terima kasih, tak ada. Mampu apa ni? Tu tak kita tasawuf. Tak ada syukur tu tak ada. Dia lupa yang Tuhan bagi tu orang taklah bagi dia, lupa.
Menzahirkan Allah Ta'ala akan dia daripadanya. Hakikat tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati engkau, setiap mendapat engkau akan nikmat. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa juga nikmat yang ada kita, nikmat ilmu, nikmat sihat, nikmat suami isteri, nikmat keluarga, nikmat macam-macam, semua tu Allah Ta'ala yang bagi. Dan ada pun kelakuan, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau memberikan akan dia, membesarkan dia. Alhamdulillah. Sebab tu sekurang-kurang syukur tu, Alhamdulillah. Ni langsung tak ada. Pagi morning, good morning. Bagi badan sihat Tuhan bagi, good morning. Buka WhatsApp morning, cuba bagi Alhamdulillah, sihat lagi aku, hidup lagi aku. Allah Ta'ala bagi aku sihat. Bagi dapat makan, Alhamdulillah, ada rezeki. Masuk suara mulut, Alhamdulillah, boleh makan. Kau ada orang rezeki sedap bermata, tak lalu makan. Kita ni, saya kata tadi, ikan masin ya, terang 3 pinggan. Ikan masin sampai belacan, ulam macam ubi, terang. Oh dia. Ada orang tu dia bukan main banyak lauk atas meja, cuit, tak lalu. Betul. Sebab tu saya paling menyampah makan orang besar-besar. Paling menyampah ni makan dengan orang besar-besar. Dia syarat tu. Selagi dia tak suap, kita tak boleh suap. Kalau makan orang besar-besar ni, VVIP ni, selagi dia orang tak suap, kita jangan suap. Dia berhenti, kita kena berhenti. Dia makan macam mana? Kita sekali-sekala dapat lauk sedap tu, dia siapa dulu? Dia tiap hari makan sedap. Kau tanya orang makan KFC tu, kau tanya orang makan KFC tu, yang kerja KFC tu, sedap tak? Tak. Dia dah tiap hari makan, dia cemui. Orang kaya yang tu. Sebab tu nikmat dalam hidup ni, kau yang paling nikmat ialah orang sederhana. Macam kita ni. Ya, sesekala dapat makan sedap sikit, oh seronok. Sesekala dapat makan angin, oi seronok. Pergi mana pun, pergi Melaka pun, pergi mana pun, seronok lah, dapat makan angin, seronok. Orang kaya ni, saya baca cerita orang kaya ni, Anand Khashoggi tau, kenal Khashoggi? Dulu jutawan Arab, kaya. Dia boleh petang telefon pilot, mari hantar aku pergi Paris minum teh. Boring petang tak apa, naik terbang flight daripada Kuwait, pergi Paris minum teh petang. Kita balik. Tu dia punya kaya. Tapi tak tahu buat apa duit. Sebab tu tak syukur bernikmat Allah Ta'ala. Tak tahu buat apa duit punya kaya. Itu sekali. Dah mandi dengan duit, ambil dia buat bola kolam renang mandi. Tak tahu buat apa duit. Allahu Akbar kabira. Nak tunjuk kaya tak payahlah kau. Ya. Sebab tu apa benda apa kita dapat, besarkan Allah Ta'ala. Syukur atas nikmat Tuhan bagi. Ya. Dan menghinakan akan diri kau. Allah, aku tak ada apa. Ni aku boleh ada ilmu ni, aku tak ada apa, Tuhan bagi je. Ni aku kaya ni, bukan aku pandai dah, bukan aku usaha dah, Tuhan bagi je. Mana poin ni kak? Buka ayat Suratul Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuhan suruh tobat, Tuhan suruh minta ampun.
Bukan mau pergi pesta arak, menang perang. Islam dah buka Mekah. Tuhan suruh apa? Seronok, loncat, joli. Nah, fasabbih bihamdika. Tu tujuan kamu nak pegang Islam, nak naik merintah dunia ni, tak ada kerja lain, untuk mentasbih, memuji Tuhan. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan duk ingat kamu punya jasa buat, dak, Tuhan bagi je. Yang kamu nampak kamu yang kat pedang, kamu yang mengaji, kamu hafal Quran, kamu yang takbir politik, dak, bukan kamu yang pandai, Tuhan bagi je. Sebab tu kena minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kena hinakan diri depan Allah Ta'ala. Itu sikap orang Islam, sikap orang bersyukur. Kalau tak, jadi belagak. Ni aku ni Kuala Kansar, ni aku yang buat. Kalau bukan aku IDO Kuala hari tu, betul bang? Ni aku yang buat ni Sipalawin, ni aku yang buat. Kalau tak ada aku di Penggulu hari tu, tak maju. La haula wala quwata illa billah. Tak kita tasawuf. Suruh mengaji Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Kecil kita nikah, tapi Masya Allah, tabarakallah, Syekh Abdul Qadir ni hebat orang ni. Hebat. Orang sufi ni lain macam. Sufi. Kalau tak sufi, dia tak keluar ayat apa itu. Yang kata ulama panggil futuh. Tuhan buka bagi hati dia untuk faham ilmu tu dia. Sebab tu kata may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Tuhan nak bagi dia kebaikan, Tuhan bagi dia faham tu. Dia faham nikmat ni bukan dia yang punya. Dia faham kebaikan ilmu ni bukan dia yang buat, Tuhan yang bagi pinjam sat. Dia faham tu. Baik. Kalau dia faham salah, ni semua ni aku pandai, ni aku yang buat lah, mampu. Jadi ulama su. Jadi pentadbir jahat. Peniaga tak amanah. Itu lah. Menghinakan akan diri engkau dan ada pun pekerjaan ni, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Maka bila kita membesarkan Tuhan, kita hinakan diri kita, maka kita guna nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Guna telinga, mata, nikmat, sihat, semua untuk apa yang Tuhan suruh. Tiada pada yang dilarangnya. Kalau dilarang macam saya kata tadi lah kak, laki kita bagi tudung, kita buat lap jamban tudung. Macam marah laki lah. Marah tak? Marah ngah. Aku ajak punya bini, aku bagi tudung pakai elok, dia buat lapik jamban. Macam tu lah. Tuhan bagi kita mata, telinga untuk cari ilmu, ngaji, dia pergi buat benda lain. Pergi skodeng orang. Kan? Pergi buat video burukkan orang lain. Tak ada kerja. Tuhan bagi ilmu, pergi rompak bank. Ilmu tu. Orang ni orang rompak bank bukan orang bodoh, orang pandai belakang. Dulu rompak bank kena buat penampakan. Habis tu dah, sekarang tak payah pakai komputer rompak bank. Tuhan bagi cerdik, buat jahat. Cukup tak guna, orang yang jahat orang paling pandai. Tu paling tak guna sekali. Dulu orang bodoh curi pisang standar, curi tas kerap 2-3 ketui, curi simpan masjid, berapa duit sangat. Lah orang rompak bilion-bilion tu. Bilion. Sah 2 minit settle 2-3 bilion lebuh. Ilmu tak bermanfaat. Dia tak syukur dengan nikmat Tuhan bagi pada otak dia. Tuhan bagi ilmu dia untuk bantu orang lain. Sebab tu pegang manifesto Ustaz. Buat hashtag. Anak murid saya dah buat benda tu. Saya kata mana depan ni Ustaz ajak itu. Buat hashtag Ustaz Raih dia buat tu. Apa dia? Kalau kita tak mampu bantu orang, tak mampu tolong orang, jangan susahkan orang. Tu ya. Kalau kita tak mampu bantu jiran kita, jangan susahkan jiran kita. Jangan buat bunyi bising, jangan kacau, jangan. Itu Nabi kata paling kurang sedekah tu. Jadi sahabat tanya Nabi, sedekah macam mana? Nabi kata bantu. Lah, tak ada apa nak bantu, tak boleh apa, tak boleh. Kami kata jaga lidah kamu, jaga kelakuan kamu, jangan susahkan orang lain. Itu sedekah kata Nabi. Dia.
Dah lah kita tak tolong mak pak kita, bagi susah lagi. Isap dadah minum ketum, menyusah orang tua. Pi balai kena jamin, naik bersekolah jok kena. Lah ni anak nak sekolah jok, pak masuk lokap. Tak pasal-pasal pak masuk lokap. Jadilah wallahu alam. Kita kena habis 11.30. Allah Akbar. Masuk fasa 26. Bismillahirrahmanirrahim. Tashdidatul Fatihah. Kita tak perhati benda macam ni. Ulama' dia perhati. Tu maksud tadabbur. Ya. Adik-adik baca Quran ni perhati tak ada berapa sabdu dalam Fatihah. Dia ulama' dia perhati, dia belik. La ilaha illallah. Tu kata cinta. Ya, kita sayang laki kita kak. Semua kita tahu. Kenin laki kita macam mana pun tahu. Cara kentut bini laki kita pun tahu. Tu laki aku kentut orang lain. Sampai tak tu. Punya sayang dia kenal sampai tak tu. Jadi ulama' ni dia sayang ke ilmu, sayang ke orang Ta'ala, sayang ke Quran ni. Dia kira habis. Kaji habis. Ada ulama' kira alif, ada berapa alif dalam Quran? Ada berapa ba dalam Quran? Ada apa ayat dalam Quran ni yang menghimpunkan alif sampai ya? Ada ulama' kaji mereka tu. Kita tak ada masa nak kaji. Sibuk nak bawang kan? Sibuk bawang, sibuk tengok langsir rumah orang. Sibuk tengok menantu orang tu tak betul, menantu orang ni tak betul, menantu kita betul. Tu masalah. Tu tak ada kerja. Tak ada. Sebenarnya kita ada masa untuk buat benda baik, tapi kita buat benda tak baik, sebab tu kita tak ada masa buat benda ada faedah. Tu je. Sebab tu gunanya tasawuf tu benda. Ubah daripada kita guna masa kita tak ada faedah, kita isikan masa kita dengan benda faedah. Tengok ulama' buat kajian. Tashdidatul Fatihah. Tashdid ataupun sabdu dalam Fatihah ada 14. Tu dia masa bila kaji? Pertama, fauqal lam. Bismillahi. Allah tu. Lafzul jalalah. Lam. Ada sabdu. Sebab tu kita baca tafkhim. Bila baca Allah, baca tafkhim. Bila bagi bawah, baca tarqiq. Lagi, Ar-Rahmani. Ra. 2. Ar-Rahim. Ra. Tu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, maka dia ada sabdu untuk hilangkan bunyi lam. Alif lam qamariyah dia tak ada bunyi, dia tak ada sabdu untuk bunyi ke bunyi lam. Ingat tak? Oh, dah kita lelaki dah masuk ustaz. Oh, hebat-hebat ni. Lagi, Alhamdulillah. Allah tadi juga. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Rabb. Ba tu 5. Ar-Rahman 6. Ar-Rahim 7. Maliki yaumid. Alif lam dal tadi. Alif lam syamsiah alif. Sebab tu tak bunyi alif lam tu. Maliki yaumid. Bunyi dal terus. Jangan bunyi Maliki yaumil-din. Salah. Dia tak mau jadi. Nak bunyi alif lam tak ada. Dia tak bunyi alif lam tu. Alif lam syamsiah. Fauqad dal. Lagi, ni yang paling penting. Iyyaka. Tu yang paling penting. Sabdu pada ya tu. Na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Lagi sekali. Ya juga. Berapa dah? Ihdinas sirata. Sad. Sebab tu terus bunyi sad. Alif lam tu tak bunyi. Beza dengan al-mustaqim. Ihdinas siratal mustal. Ada alif lam. Dia dekat-dekat. Satu syamsiah, satu qamariyah. Fauqa sad.
Siratal ladzi, lam tu pula, allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad dengan lam tu las. Las dua. So ada 13. Semua tu kena bagi dia punya sifat-sifat dia. Jangan melupakan tasdid tu. 27. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Disunatkan angkat tangan pada 4 keadaan, 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang wajib dia Allahu Akbar tu. Tangan tu sunat je. Baru tahu. Kita dah ingat angkat tangan tu rukun. Tak. Angkat tangan tu sunat. Sebab tu jangan heran kau ada orang sembahyang Allahu Akbar tangan tak angkat. Ni apa dia sesat batal. Mazhab Syafi'i pun tak batal. Boleh tak? Boleh? Tak mana? Tak mana? Tak mana yang kata rasa tak sesuai kat tangan ni? Nak cepatnya pasal masa imam dah rukuk, kita nak terbiar nak angkat tangan kau. Allah, dia sementara nak angkat tu dalam imam tu angkat sujud tu. Kita main tu cepat-cepat berdiri set Allahu Akbar terus rukuk. Nak cepat. Masa tu kelang kabut dah. Kalau kita nak angkat tangan juga takut tak dan. Ambil masa 2-3 second tadi, dan lah imam tu bangkit pada rukuk, tak dapat kita rakaat tu. Kalau Jumaat pula, rakaat kedua langsung tak dapat Jumaat. Dia kena sembahyang Zuhur. Tu dia. So angkat tangan tu sunat. Lagi nak rukuk ikut mazhab kita Syafi'i lah. Mazhab Hanafi tak. Mazhab Hanafi tak ada angkat tangan sebelum rukuk. Mazhab kita Syafi'i. Kemudian masa i'tidal. Lagi yang keempat, bangkit daripada tasyahud awal. Ni banyak orang tak tahu. Banyak orang saya perhati naik je dia terus angkat tangan. Salah. Rakaat kedua tak payah. Rakaat ketiga je. Nak naik rakaat ketiga selepas tasyahud awal, maka kita angkat tangan. Baik, sekarang ni saya ikut imam. Ni banyak masalah fiqh tentu menarik. Kita ikut imam, kita lambat. Imam naik rakaat ketiga, kita baru naik rakaat kedua. Kan? Contoh maghrib lah. Imam kita masuk rakaat kedua. Tahiyat awal betul. So imam daripada tahiyat awal naik jadi rakaat ketiga. Kita masih baru rakaat kedua. Baik, sunat tak angkat tangan? Macam kantoi koyak. Boleh jawab? Faham tak ni? Faham isu tak? Tak faham? Kau boleh tengok ni. Kita masbuk ikut sembahyang maghrib contoh. Okey, kita masuk rakaat kedua dah. Lepas rakaat kedua, imam turun tasyahud awal, tahiyat awal. Lepas naik tahiyat awal, imam angkat takbir, naik angkat tangan. Sebab masuk rakaat ketiga, lepas tasyahud awal. Sebab imam dah masuk tahiyat rakaat ketiga, kita rakaat kedua baru. Sunat tak angkat tangan? Tak sunat. Sebab kita masih, tadi kita cuma ikut imam saja. Masa bila kita sunat? Nanti naik rakaat ketiga nanti, lepas tasyahud yang kali kedua tadi nanti. Boleh? Okey, ini teka-teki. Ada tak rakaat sama banyak dengan tahiyat? Boleh jawab? Ada tak orang semayang tahiyat dia sama bilangan dengan rakaat? Koyak. Boleh tak? Kita biasa sembahyang 4, 2 tahiyat kan? 3 pun 2 tahiyat. Boleh tak satu orang sembahyang tahiyat dengan rakaat sama banyak? Adakah?
Dekat kak. Susah sikit lah. Sembahyang maghrib, kita masuk rakaat yang ketiga. Betul? Betul? Imam dah rakaat ketiga, kita sembahyang maghrib. Imam tahiyat akhir, kita duduk tak tahiyat? Duduk. Lepas tu kita naik, masuk rakaat kedua, duduk tahiyat tak? Duduk. Benda kali tiga? 3 kali tahiyat. Perasan tak? Tak perasan tak? Tu dia. So tasyahud dengan rakaat sama banyak. Okey lagi lah. Ada tak tasyahud lagi banyak daripada rakaat? Koyak. Koyak. Tak mana? Tak mana? Sebab tadi sama banyak. Tak mana tasyahud lagi banyak daripada rakaat? Dah, pening kepala. Tak mana nak jemput. Kak, ingat? Maghrib juga. Tapi kita ikut dan tahiyat kedua. Kak maksudnya Allah. Tengok iman tengah duduk tahiyat awal. Kita pun ikut Allah. Duduk tahiyat awal. Betul? Satu tak? Satu. Betul? Kemudian iman naik satu rakaat. Itu iman duduk tahiyat akhir. Satu rakaat. Ikut tak tahiyat? Ikut. Kemudian kita naik tambah tahiyat awal. Betul? 3. Kemudian 4 tahiyat. Rakaat 3 tahiyat 4. Perasan tak? Tak juga. Tu lah kita tak perhati. Kita tak menghalusi benda macam tu. Tapi ulama fiqh dia buat jadi kerja tu. Dia jadi buat teka-teki kat kita lah. Sebab tu dia jadi ulama. Kita tak jadi ulama. Kita jadi ikan gelama macam tu. Okay? So masa naik daripada tasyahud awal, baru kita sunat angkat tangan. Tidak, jangan. Ada orang saya tengok tiap rakaat, rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, rakaat keempat angkat tangan. Tu tak mau, tak kena. Yang ke-28, syarat sujud. Tadi itu sunat tak ada apa. Syarat sujud ada berapa? Ada 7. Ni banyak orang tak perhati. Saya dah perhati, ada pakai serban tu. Tak apa, dia seronok angkat kaki sebelah. Ni sujud, kaki duduk atas. Rasa nak tendang punggung. Geram. Lepas tu orang tanya saya, Ustaz pasal apa main masjid lambat? Saya hari Jumaat ngam khutbah kedua pun sampai. Tu pun duduk bucu-bucu je, ujung-ujung je. Tak duduk dalam masjid, duduk ujung-ujung. Pasal apa? Aku tak mau tengok orang sembahyang. Sekali aku tengok aku dah marah. Tak tegur orang rasa bersalah. Tegur garang, masalah. Tu duduk bucu-bucu tu saya tengok. Lantak aku rasa hampa semua pandai. Habis cerita. Duduk bucu-bucu je. Ada. Ternampak juga itu. Pakai serban tu dia. Tunjuk, angkat tunjuk. Apa dia seronok angkat sebelah kaki tangan tu ke atas tu. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha, 7 anggota. Apa dia? Pertama, an takuna jabhatuhu maksyufah. Ni dahi kita, jangan duduk macam tu. Yang ni jarang. Tak kalau orang sujud macam tu. Itu untuk orang pakai kepiah kan. Itu orang Melayu, dia tantu dia cermat. Mamak dia cermat tantu. Mamak dia tak ada kepiah, dia ambil apa, sebut tangan. Ni mamak dululah. Mamak lah pekak juga, tak faham apa tu. Siapa hati? Hati mamak. Kadang dia ambil apa? Sebut tangan dia ikat jadi kepiah. Tu. Dia nak jaga tantu ku akam. Ni jarang je aku. Tak mana selalu laku kak? Telekung. Kak ni duduk semayang telekung. Kan labuh. Masa nak sujud telekung tu jatuh atas tempat sujud. Kak pun sujud atas telekung tu. Tak sah semayang.
Sebab telekung tu bergerak kita sekali. Dia kira pakaian kita. Bila tutup atas tu, kira kita tak sujud ke lantai, kita sujud atas pakaian kita. Itulah. Masa tu boleh tangan kita tarik sikit masa nak sujud tu. Macam orang jantan pula, serban. Tak mana serban tu, ekor serban tu. Tak macam mana, ekor panjang, tutup letak atas sejadah. Dia pun sujud atas ekor sejadah. Tak sah sembahyang. Itu cermat sikit. Sebab tu tengah Tok Guru dulu nak sembahyang, dia ikat ekor dia ke atas serban. Setengah Tok Guru macam tu. Dia cermat. Ya, yang penting dahi. Lain tak apa. Tangan tak apa. Tangan lapik tak apa. Kaki lapik tak apa. Macam perempuan memang kaki, memang kain kaki dia berlapik. Kalau tak telekung panjang, kain panjang pun dia pakai stokin, kan? Memang tutup. Yang tak boleh tutup dahi. Dahi kena lantai. Wattahamul bi ra'si. Tekan sikit kepala dia. Dia jangan macam tu je. Macam mana buat Dia macam sentuh. Macam tu je. Ada pula orang macam tu kan. Ulama buat contoh macam ni lah. Sekurang-kurangnya kalau letak kapeh, penyek kapeh, tu ulama kata buat contoh macam tu. Mana tekan sikit, mana letakkan dahi tu atas lantai. Bukan apung. Tak apung. Dia apungkan dahi tu, dia kena sikit nanti. Macam tu ya. Ni lantai dia. Macam tu ya. Loh, teruknya ada orang macam tu lah. Tak tahu dia punya sayang dahi tu. Tak mau letak. Tu bahasa mudah dah. Letak dahi tu atas lantai. Jangan duk mengapungkan kepala tu. Letak sentuh sikit tu tak boleh. Wa adamul hiwa li ghairi. Hawi li ghairi. Bukan turun kerana tujuan lain. Pasal apa turun tu? Pasal ngelak orang nak buah silat habis sujud. Bukan. Dia tengah silat, tengah sembahyang silat dah. Mana tahu. Pasal apa sujud dia? Pasal nak ngelak buah orang silat pula dah. Tu kan dia tak kena kaya. Wa la yasjudu ala syai'in yataharraku. Jangan sujud atas benda yang bergerak dengan gerakannya. Macam mana? Bergerak sekali. Bergerak sekali maksudnya macam mana? Kalau atas kapal bergerak juga, tapi boleh je sujud, tak ada masalah kan? Nanti saya tengok lain. Tengok apa maksud bergerak dengan gerakannya. Pasal 28. Tasdid. Oh. Tak ada. Pelik. Maksud bergerak, satu bergerak dengan gerakannya. La ilaha illallah. Tu dia. Ingat mendatang apa bergerak, baru saya faham. Jangan tadi sebut tadi lah, kau bergerak dengan tudung tadi tu. Tudung tu kita bergerak sekali, pakaian kita. So jangan letak
Kita sujud atas telekung kita tu tak boleh. Macam orang lelaki semayang pakai serban tadi, sama lah. Ekor serban tu bergerak kita sekali. Ayat tu tak faham, benda bergerak. Bergerak dengan kita sekali. Melainkan serban tu kita letak atas siada, tak bergerak kita sekali, duduk atas siada. Serban tu kita punya, tapi tak pakai kepiah, letak serban duduk atas siada boleh. Serban tu tak bergerak kita letak atas siada boleh, tak ada masalah. Tu dia. Apa dia tak faham dia tadi. La ilaha illallah sallallahu. Okey. Boleh. Yang keenam, meninggikan yang bawah atas yang atas. Apa dia? Jangan sampai kepala tinggi pada punggung. Macam mana? Ni cerita bukit lah kan. Di bukit macam tu, kita semayang macam tu, kepala situ, punggung bawah. Itu tak boleh. Tak boleh. Macam mana semayang macam tu? Mana dah tahu kok jadi macam tu. Jadi cari tanah macam tu. Orang kata ni macam ni biasa jadi dekat masjid yang semayang kat tangga ni, jenis dah penuh masjid. Sebab tu saya pesan pada kawan-kawan yang pergi masjid selalu penuh ni, bawa jadah siap. Tak pergi plekat siap. Kalau penuh lah, bentang lah terjalan, semayang terjalan tu. Tu dia. Sebab dia pasal apa sujud ni, kepala tu nak bagi ke bawah. Kepala kita tu nak bagi ke bawah. Mana apa ni? Mana dah tahu dia punya pemalas, dia buat sujud ni bagi tinggi. Dia ambil apa benda ke, baca bangku ke, kan, bagi tinggi. Dia tak mau letak kepala dia ke bawah, nak bagi tinggi ke. Ambil bantal bagi tinggi ke. Tak ada. Macam setengah orang semayang atas bangku ni. Dia pergi buat, dia pergi bubuh benda atas tu, nak pergi sujud atas tu. Kalau ikut hukum asal tak sah juga sujud. Dia tak panggil sujud. Tu tak dipanggil sujud. Macam mana kak? Macam biasa lah, turun je lah. Saya tanya kak, bersila boleh tak? Boleh je bersila. Duduk macam mana kak? Duduk macam mana pun. Tapi kalau nak kena makan ruang, kena jauh sikit pada orang. Tengah orang bersila tu jadi susah pula kan. Itu macam Kak Lily tu, saya kata, Kak pergi buat umrah, saya kata, rugi Kak tak sujud. Dalam semayang ni, sujud tu pasal apa semayang? Kita nak letak diri kita atas lantai tu. Tambahlah kat Masjidil Haram pula, rugi Kak tak dapat sujud. Rugi. Buatlah macam mana pun, janji boleh sujud. Sempurnakan sujud. Tak apalah rakaat pertama tu kita berdiri takat mana larat, lepas tu rukuk sujud. Lepas tu tak boleh bangkit, tak apa, duduk macam biasa. Tak perlu nak bangkit, tak payah. Duduklah. Macam mana boleh duduk? Kita kenduri kahwin kan, kita kenduri arwah kan bersila ke? Kau duduk macam ni pergi kenduri? Duduk tak lantai tak? Saya tanya, pasal apa tak boleh ni? Tak boleh lipat lutut. Tak boleh lutut, buatlah macam mana pun. Buatlah macam mana pun. Duduk macam mana pun. Duduk macam orang bersila pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting dapat sujud. Lain. Semayang tak sujud ni lain. Dia lain, dia punya special. Lain kau tak boleh sangat dah, tak upaya dah kan. Pinggang pun jam dah. Semua jam. Cuma boleh angkat macam tu ya. Tu kawan-kawan kata kalau sakit ni cuma angkat. Okey. Kalau yang ni pun tak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruk sangat. Okey, 10 minit. Wa tamanina, dan tamanina. Ni sujud macam patuk ayam tu. Duduk sah. Sekurang-kurangnya kata ulama, subhanallah, sedetik, subhanallah. Diam anggota badan kita. Diam sah. Dalam 2-3 second. Jadi bukan nak lama, 2-3 second. Subhanallah. Wa yaqula fi sujudi subhanallah. Tu
doa dia panjang tu. Itu sunat. Sunat. Dan sunat baca pada sujudnya, Subhanallah mil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntaha ridwan wa zinatal arsh. Tak pernah kita baca tu. Tak pernah. Bolehlah baca, tak ada masalah. Mana dapat dalam kitab ada. Ada riwayat tu. Apa dia? Apa maknanya? Maha suci Allah, yang memenuhi segala mizan, mana memenuhi timbangan kita akhirat esok. Mudah-mudahan dengan kita sujud tadi, dengan kata subhanallah tadi, timbangan kebaikan kita penuh ataupun berat daripada mahsyar besok. Wa ma balaghal ilmi, tujuan kita mengaji ni dah tujuan kita nak sujud oleh Allah Ta'ala, nak cari redha Tuhan. Wa muntaha ridwan, itulah tujuan kita. Kita nak cari redha Allah Ta'ala, bukan redha manusia. Wa zinatal arsh, dan beratnya timbangan arasy. Tuan-tuan, sujud ni besar sangat pahala dia. Besar sangat. Yang kelima, yang penutup, anggota sujud ada 7. Khatimah bagi bab sujud. Pertama, jabhah, dahi. Tak boleh dah lapik. Cuma mazhab Hanafi dia tambah hidung. Hidung mesti kena tanah. Bukan tekat dahi, hidung. Cuma mazhab Syafi'i kata sunat. Tambah hidung kita tak apa nak mancung ni kan. Nak tenyih lagi, dah lah tak apa mancung, tenyih pula. Kalau orang hidung mancung ni, bila letak dia automatik kena hidung. Yang ada batang hidung ni, yang tak ada batang hidung ni, yang jenis lepio yang apa itu kan. Jenis kena tekan pula hidung tu, payah pula lah. Cuma sunat ikut Syafi'i. So sunat letakkan hidung sekali dengan dahi. Abu Nipah kata tak, wajib, hidung kena wajib. Lagi syadid rupanya mazhab Hanafi. Jangan duk ingat ikut mazhab lain sedang. Ada mazhab tak sini sedang, tak situ. Macam Hanafi, senang dia bab batal wuduk senang, witir wajib. Tang senang ambil, yang susah tak mau, katuk kepala lagi. Saya tanya kawan yang pakar syariah ni, dia kata dan mazhab Hanafi macam mana? Hanafi lagi teruk. Batal baru batal semayang. Batal tu lagi teruk. Berdahim sikit pun batal. Lagi teruk. Itu takat betul tekak tu sikit-sikit tak ada apa. Batal tu teruk itu. Ni dalam satu bab ambil ikut Hanafi. Yang mana senang ikut mazhab ni, yang susah tak mau pakai. Tu kita katuk pula ya, betul. Yang kedua, butunul kafain. Ni 1 dahi, 2, 3 tangan. Jangan ada macam tu pula. Mana tahu? Allah letak macam tu. Pelik tak nak orang buat kan. Tapi tu kau jangan duk buat benda yang tak mengaji dalam kitab. Banyak saya perhati mula. Ada yang Sami Allah man hamidah Rabbana lakal. Ni siapa ajak? Kitab mana ajak? Nampak? Kitab mana? Tengok orang buat. Tu kata bidah. Kata bidah orang payah. Yang tak ada dalam kitab tu suruh buat. Esok tambah lagi. Esok ambil benda tambah lagi. Dia macam tu. Ikut pada kitab lah. Sami Allah memidah, angkat tangan. Tak ada lah kita kata sunat angkat tangan itu. Tak ada. Jangan nak tambah. Pelik-pelik suka buat benda kita. Pasal apa nak pergi lain pada orang? Tu nak pergi nampak dia hebat dengan orang lain. Tak payah nak payah. Nak tunjuk bahawa orang lain tak angkat tangan, aku angkat tangan. Esok angkat itu, esok junjung Quran itu tambah. Esok bubuh real-real. Esok angkat Tok Imam sekali itu. Dia akan tambah. Tu yang ada orang tanya, siapa tanya, kau mana tanya itu kan? Boleh tak baca surah lepas tayat, habis tayat akhir dah, habis dah baca semua wirid dia semua, boleh tak baca qul Allah? Tak boleh. Bukan tempat dia. Itu bidah. Menambah benda yang Nabi tak buat itu bidah. Itu. Sebab sembahyang ni ibadat khusus. Macam mana lah rukuk tak boleh baca surah.
Sebab surah bukan tempat di situ. Surah tempat dia masa qiyam, selepas Fatihah. Itu dia. Boleh? Itu dia. Letak perut. Tu. Ada pula macam tu pula. Mana tahu? Dia orang kungfu ni kan, orang kungfu kan. Macam-macam pelik. Letak tu. Letak. Macam mana sunat yang terbaik masa sujud tangan tak macam mana? Angkat sikit. Ni angkat sikit. Banyak saya perhati dia duduk macam tu. Ustaz ni salah Ustaz? Tak, makruh. Sebab biasa, siapa yang buat ni? Siapa yang duduk macam ni? Anjing basitu kaffaihi. Anjing duduk macam ni. Perempuan macam ni. Bukan macam ni. Perempuan dia tak usah buka ketiak, dia rapat ketiak dia, tapi tangan tetap macam ni. Dia bukan kena ni siku ni, zirak ni tak boleh kena. Ni zirak ni jangan kena tanah. Ni kaf. Tapak tak? Sebab tu bahasa Pekoh ni kemas, bahasa Arab ni kemas. Kaf. Ni. Tak mana. Bukan ni. Dia tak suruh. Zirak ni jangan kena. Zirak angkat sikit. Cuma orang lelaki dia sunat buka sikit. Janganlah buka macam tu. Oi, nguncang lah. Kata ulama macam anak kambing nak lalu. Janganlah pitakat anak kambing pula. Ustaz, pitakat anak kambing nak bagi lalu lepas. Agak-agak. Cuma kalau sesak sangat, janganlah pergi buka tu lah, ngacau orang. Kan, itu je. Itu kata Pekoh, dia fleksibel tahun situ. Tapi banyak saya perhati duk macam tu. Salah. Itu bukan cara sujud yang betul. Warukbatan, dua lutut. Ni pun susah nak cakap macam mana. Lutut kita macam tu kan. Dia kena macam tu. Banyak saya perhati orang sujud, dia tak macam tu, dia macam tu. Macam mana nak tunjuk? Dia turun tadi. Dia tak tekan sini. Dia tak ada ni. Dia kena tahu sini. Macam mana dia sujud? Ada. Dia tak kena. Dia kena bukan pada lutut. Tulang bawah lutut. Tak sah. Dia kena macam tu. Tinggi kan. 90 darjah. Kalau boleh lah kau. Kalau pinggang jam susah sikit. Malu legau dengan elemen bulan hari ni. Macam mana? Biasanya jadi tempat sempit. Biasanya jadi tempat sempit, kita terpaksa nak rapat. Jadi kita kena ni tapi kita tak kena. Sebab tu kalau tempat sempit kita adjust sikit. Bagi kena betul. Bagi tegak. Bagi dia kena tak turun tu. Tu kata rubah. Bawah ni bukan rubah. Oh, tu dia besar. Kan ada lagi kata bila jibatan tu nak kita rapatkan lutut dengan lutut nak rubah. Bahasa Arab Umar. Tu apa nama? Pekoh ni dipakai bahasa Arab dia kemas. Kita lutut je, tak mana lutut kita tak tahu. Dia kepala lutut. Kepala lutut kata rubah. Jadi tegak ke sikit. Banyak orang duduk macam tu. Dia tak kena kepala ni. Badan dia panjang pula. Relax je dia sujud macam tu. Badan kurus pula. Badan gemuk je payah sikit lah. Orang kurus. Dia boleh tunduk kepala sampai. Tapi lutut tak kena. Banyak jadi macam tu. Tak sah. Ya. Wa butun asabi' rijlain. Dan perut jari. Ni pun banyak masalah. Ni paling banyak masalah sujud. Mana dia sujud macam tu? Ni kaki duduk macam tu. Punya pemalas. Ya, sekurang-kurangnya satu jari.
sekurang-kurangnya 1 jari bagi kena perut jari tu. Mana ni jaboi kaki tang tu, dia kena bengkok macam tu. Ibu jari, bukan ujung. Ada pula macam tu lagi teruk. Paling cantik semua, mana boleh semua ibu jari, anak jari kaki mana sampai. Tambah pula semayang atas simen pula, kalau atas kapet tu boleh tenggelam kan, boleh kena. Tu dia. Maknanya paling kurang 1 jari kena macam tu. Ibu jari, yang anak jari pendek sikit, payah nak kena, payah sikit. Apa hikmah dia? Apa hikmah tu? Ulama tasawuf dia pinjang tu. Hikmah, apa hikmah nak kena macam tu? Nak bagi kena tanah, nak bagi menghadap orang tanah, nak bagi menghadap kiblat juga. Bagi kena menghadap kiblat juga, arah tu. Boleh? Jadi wallahu a'lam. Ada 2 minit soalan. Kok ada. Ya, ada. Jadi kalau cek kau no, berapa banyak orang sembahyang macam tu. Allahu akbar. Sebab tu kami sekolah dulu, daripada sekolah harap dulu, memang ustaz ajak tu pada kecil tu. Praktikal tu elok. Sekarang ni saya pelik sekolah macam mana tu. Kafar ada tapi tak tahu. Tanya anak ambil semayang. Tak tahu. Tu perlu tanya lagi semayang macam mana ambil ruku. Tu tak usah tanya sekarang kita. Nah. Kita ngajak pula cengih pula. Bini marah pula. Sebab kita mengaji dulu macam tu. Jadi kita terbawa-bawa perangai, tambah ngajak Quran lagi. Saya tak boleh ngajak Quran, pandai bakar cepat. Tu saya tak boleh. Dulu masa zaman kolej dulu, saya ngajak saja Quran ni. Kena cekah saja. Bodoh, mangkuk ayun, ambil sebiji. Ngaji keluar sekolah Arab. Sebab dulu dia masuk kolej kami tu sekolah Arab, Pak Senawi. Baca Quran merangkak bewok macam apa, macam maklum Cina baca Quran. Aku kena maki saja, bengong nak mampu. Teriak saja. Bagus cari ustaz lain. Nampak aku. Kira okey dengan aku, tak kena maki. Dengan ustaz aku tu kena penempang, remuk terhingit-hingit. Kepiah ni berapa kali repair. Otan tu macam tu. Debuh kepala sudah. Bodoh, benak hati aku debuk lagi. Itu muak 8 tahun khatam Quran. 8 tahun khatam Quran. Dan ni anak aku dah khatam 1 baru nak khatam Quran. Tu macam mana? Tak boleh marah. Kena pakai psikologi. Ustaz ni garang. Ustaz ni Quran garang. Tak garang lah. Ni tak boleh marah-marah. Tak boleh garang. Tapi memang macam tu. Disiplin ngaji Quran ni kena garang. Saya lah. Kami di Mesir pun syekh-syekh Quran ni garang. Ya Allah ya Rabbi. Luar okey. Kat luar okey, mesra. Dalam kelas punya cengih ya Rabbi. Itu. Dah tua-tua bangka apa ke dia. Saat sini okey tak ada garang. Tak ada garang lari tak main lah. Tu satu benda kak. Kena tahan. Sabar dalam mengaji tu satu benda. Kena sabar dengan tabiat guru. Kalau tak tahan, tak boleh. Itu je. Tak boleh kena marah, tak boleh kena tegur, payah. Hidup kita ni macam tu lah. Kita tahu kita salah nak mengaji, kena sedia untuk dimarahi lah. Itu je. Dimarahi itu bukan untuk baiki diri, itu saja. Macam kita marah anak kita. Sikit marah merajuk, payah. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wa sallallahu. Allahumma nabiqul rahman rahim wa min haqq. Apa ya Kak Lili sakit? Siapa yang sakit? Anak saudara dia? Tak tahu.